ولا قوة إلا بالله أما بعد. أيها المسلمون والmuslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita akan melalui hari tasyrik yang terakhir, dan insya-Allah mudah-mudahan segala amal kebaikan kita pada awal Zulhijjah ini diterima baik oleh Allah Azza wa Jalla. Dan insya-Allah hadirin mati Allah sekalian, kita sambung sahaja bacaan sirah daripada apa yang telah kita baru sahaja baca pada pertemuan minggu lalu, iaitu berkaitan dengan apakah yang terjadi kepada kaum muhajirin ataupun kaum muslim, para sahabat yang telah melakukan hijrah pertama mereka ke Habsyah. Ya, baik. Hadirin sekalian, kita maklum bahawa apabila tekanan yang diberikan oleh musyrikin Mekah ke atas para sahabat ini semakin kuat, terutamanya apabila bermulanya dakwah ini secara publik, maka Rasulullah telah pun memberikan perintah kepada para sahabat yang ingin berpindah negeri atau berhijrah. Dan negeri yang dicadangkan oleh Rasulullah adalah Habsyah. Hari ini menjadi wilayah dipanggil sebagai Ethiopia, ataupun kita boleh sifatkan Habsyah atau pada zaman itu adalah Central, ataupun menjadi satu center kepada Central of Africa, satu wilayah yang besar sebab ia merupakan jajahan kolonial Rom waktu itu. Rajanya adalah seorang raja yang adil, beragama Nasrani, iaitu Raja Najasyi. Rasulullah SAW pernah memuji beberapa kali kepada Raja Najasyi ini, dan ternyata apabila para sahabat ini sampai ke bumi Habsyah, mereka telah pun diberikan sebuah layanan, satu layanan yang begitu baik dan sempurna. Hadirin sekalian, ya, pagi ini kita nak sambung satu kisah, ya, di mana hijrah ke Habsyah ni dia berlaku pada bulan Rejab, tahun kelima kenabian. Itu hanya sekitar selepas 2 tahun dakwah secara publik atau terbuka dilaksanakan oleh Rasulullah. Dalam bulan Ramadan pada tahun tersebut, Rejab, Sya'ban, Ramadan, berselang sekitar sebulan lebih hingga ke 2 bulan, lebih kuranglah. Yakni pada bulan Ramadan tahun yang sama, ada satu peristiwa, iaitu Nabi SAW keluar menuju ke Masjidil Haram, ya, pada waktu itu. Lalu di masjid pada waktu itu adanya beberapa pemimpin Quraisy yang sedang duduk berdekatan dengan Kaabah. Dan hadirin sekalian, Rasulullah langsung pergi menemui mereka dan membacakan surah An-Najm, ya. Dan itulah boleh disifatkan kali pertama pembesar musyrikin ini mendengar bacaan Al-Quran langsung daripada Nabi SAW. Selama ni bukannya mereka tak dengar, ya, tapi sebab itu ada satu ayat yang Allah turunkan dalam surah Fussilat, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Orang-orang kafir Quraisy disebut apa? La tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Mereka tahu Al-Quran yang Nabi baca ni merupakan satu kalam yang begitu agung, satu kalam yang bangsa Arab apabila mendengarnya akan adalah perhatian dalam hati mereka dengan keindahan kalam tersebut. Maka pemimpin Quraisy dibagi tahu, la tasma'u hadzal qur'ani hadzal qur'an, jangan kamu dengar Quran, jangan dengar. Wal ghawfi, buat something, benda lain yang mengganggu untuk manusia mendengar bacaan itu. La'allakum taghlibun, agar kamu dapat mengalahkan keagungan bacaan tersebut. Sebab itu tuan-tuan, kita pada hari ini apabila kita mendengar bacaan Al-Quran, kita tidak boleh orang kata
bising lah. Maksudnya kita tak boleh mengadakan satu hiruk pikuk yang lain. Apakah maksud Quran yang dibaca itu? Maksudnya kalau kita mendengar orang membaca Quran dalam solat, ataupun orang membaca Quran di rumah ibadah, di masjid, ataupun kita mendengar majlis-majlis bacaan Al-Quran, tilawah ke, kan, ataupun tadabbur ringkas dan sebagainya, sekurang-kurangnya kita kena diam, walaupun mungkin kita tidak mendengarnya. Ada orang dia tak apa nak dengar lah, tapi dia kena diam, ya? Dan dia kena beri perhatian kepada bacaan tersebut. Melainkan bacaan-bacaan yang dibacakan ataupun diutarakan melalui rakaman-rakaman ini. Kadang-kadang kalau kita pergi kedai mak pagi-pagi pun dia buka Quran, kan? Apa tujuan? Wallahu a'lam, semoga dengan tujuan baiklah. Jadi kalau kes macam tu tidaklah bermaksud kita tidak boleh bersembang dengan rakan kita. Yang rakaman-rakaman ni tak masuk. Ataupun masjid-masjid yang disuka pasang Al-Quran sebelum masuknya waktu, saya taklah cenderung kepada, saya tidaklah bersetuju dengan kaedah itu, ya. Kerana dia ada melibat pembesar suara ni kita guna untuk azan, untuk solat, okeylah, kan. Tapi tak apalah kalau ada setiap masjid dia 10 minit sebelum masuk waktu dia pasang Quran, dia rakaman begitu boleh kita masih still nak berhubung, nak bercakap, nak bersembang dengan sahabat kita. Ini tak masuk daripada kita mencela. Tetapi kalau bacaan Al-Quran yang direct di hadapan kita, kita dengar, kan. Sebab itu ketika orang solat, kita tak mahu solat seperti solat sunat, kita nak duduk di belakang rehat orang sembahyang tarawih, kita jangan buat bising. Kita beri laluan kepada mereka yang sedang memuliakan Al-Quran dengan membacanya. Kita duduk dalam satu majlis yang dibacakan Al-Quran, kita diam, kita berikan perhatian, kita menghormati bacaan tersebut. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik dahulu, mereka akan mengadakan satu nyanyian yang lain, ya, agar manusia pergi kepada nyanyian tersebut dan meninggalkan Al-Quran. Dan begitulah hingga ke hari ini, hadirin Allah sekalian, nyanyian lagu itu lebih familiar di lisan umat Islam berbanding dengan Al-Quran itu sendiri. Kalau kita memandu contoh daripada Setiap Alam sampai ke Kuala Lumpur, apa surah yang kita boleh baca tanpa kita melihat kepada mushaf, bandingkan lagu yang kita boleh nyanyikan ataupun yang kita boleh follow, ya, apabila kita mendengar lagu-lagu tersebut di corong-corong radio. Itulah realiti umat Islam kita pada hari ini. Makanya mereka lebih mahir dengan lagu-lagu yang sentiasa menjadi trend semasa berbanding dengan Al-Quran yang ada, ya, yang tersemat sepatutnya di dalam dada-dada umat Islam ini. Baik hadirin sekalian, kali ini Nabi bagi kejutan. Kali ini tak apa, Nabi tengok dia orang duduk dekat dengan Kaabah, Nabi pergi baca surah An-Najm. Baik, Nabi baca sampailah di bahagian-bahagian akhir surah tersebut. Hadirin sekalian, ya, hati mereka mula-mula tak nak dengar, tapi Nabi teruskan bacaan, akhirnya mereka terpaku, terdiam, terkaget. Akhirnya bacaan Al-Quran itu masuk dalam hati mereka, yang mereka jadi tersentap dengan keindahan lafaz-lafaz Al-Quran itu, yang akhirnya hadirin sekalian sampailah kepada ayat surah An-Najm ayat 62 yang berbunyi fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kamu kepada Allah dan sembahlah Ia. Baginda langsung bersujud ketika Nabi baca, dan kesemua musyrikin yang ada di Kaabah pun pada masa itu turut bersujud bersama dengan Nabi SAW. Ya, maka inilah kali pertama wajah mereka jatuh ke tanah disebabkan oleh mereka mendengar bacaan Al-Quran. Peristiwa ini tuan-tuan dilihat oleh sebahagian muslimin daripada jauh, para sahabat yang tidak berhijrah. Tuan-tuan, hijrah pertama ke Habsyam dia tak ramai pun, berapa orang saja. Ada satu pendapat menyatakan bahawa jumlah yang pergi itu hanya sekitar dalam 16 orang saja, yang first batch ni. Jadi ada para sahabat lain yang tak pergi, dia tengok peristiwa ni, dia tengok musyrikin Makkah dah sujud dah, dia kata. Jadi mereka telah mencipta satu persepsi bahawa musyrikin Makkah ataupun kota Makkah ini
telah menerima Islam. Dia buat satu conclusion yang begitu jauh lah sebenarnya daripada aspek kebenaran realiti dia. Maka mereka sampaikan maklumat ini kepada sahabat-sahabat yang sedang berhijrah, yang berada di bumi Habsyah. Mereka sampaikan maklumat ini ke sana, hadirin sekalian, ya. Baik. Apa yang jadi? Maka 16 orang yang berhijrah ke Habsyah ini merasakan bahawa tidak ada keperluan lagi untuk mereka terus berlindung di Habsyah, kerana bagi mereka Mekah sudah menerima Islam. Mereka pun balik, hadirin mati Allah sekalian, pada bulan Syawal, ya. Baik, tahun yang sama. Kes Nabi baca tadi berlaku dalam bulan Ramadan, ya. Pada suatu ketika jarak perjalanan mereka hanya tinggal 1 jam untuk memasuki kota Mekah. Mana dekat, 1 jam dulu, bukan kenderaan, 1 jam dulu tu kenderaan dulu, maknanya dekat betul lah, ya. Hanya lebih kurang dalam sekitar 1 jam. Lebih kurang dalam berapa? Kalau kita ni berjalan kaki, kita boleh 1 kilometer 15 minit berjalan kaki. Okey, adalah lebih kurang dalam 4 km ke 5 km untuk 1 jam. Tinggal itu sahaja jarak mereka untuk masuk ke border Mekah, hadirin sekalian. Baik. Mereka mendengar bahawa fakta sebenarnya tidaklah seperti apa yang mereka dengar. Sebab tuan-tuan, musyrikin ni sujud bukan kerana mereka masuk Islam dah. Mereka terpaku dengan bacaan Al-Quran itu. Mereka sujud sekali dengan Nabi SAW. Tapi selepas itu mereka bungkas bangun, bangkit balik, dan mereka mencela diri mereka sendiri terhadap perbuatan sujud bersama-sama dengan Muhammad. Macam itu. Maknanya mereka tak terima. Jadi maklumat sebenarnya telah disalahfahami. Maka hadirin mati Allah sekalian, ya, beberapa orang di antara mereka itu kembali masuk ke kota Mekah, ya, dan dapat masuk secara senyap ataupun secara menusuk masuk sembunyi begitu, dan sebahagian mereka mengambil jalan untuk patah balik, pergi semula ke pelabuhan Syaibah itu dan naik semula kapal pergi ke Habsyah. Baik, hadirin mati Allah sekalian, ada hijrah kedua ke bumi Habsyah ni, dia berlaku 2 kali. Hijrah yang kedua ni hakikatnya dia lebih sukarlah, kerana kali ni orang-orang Quraisy mengawasi setiap gerak-geri umat Islam beserta bertekad untuk menggagalkan usaha hijrah ini. Namun begitu, orang Islam juga menyedari situasi ini sehingga mereka bergerak lebih cepat, ya, dan Allah permudahkan urusan mereka. Mereka sampai ke wilayah pemerintahan Najasyi Habsyah ini untuk hijrah yang kedua. Kali ini rombongan hijrah ini terdiri daripada 83 orang lelaki, ya, dan sekitar 18 hingga 19 orang wanita. Ramailah kali ini hijrah untuk batch yang kedua. Tuan-tuan, nak tanya pada tuan-tuan sikit. Quraisy ni kenapa para sahabat nak hijrah ke Habsyah ni dia kena buat senyap-senyap? Macam orang lagi tak payah sewa malam-malam contoh. Memang keluar pun malam, senyap-senyap. Mereka dah aim dah jadual pelepasan kapal mereka nak naik. Bukankah sepatutnya kalau mereka pergi, musyrikin suka, kan, supporter sahabat Muhammad pergi? Tuan-tuan, kita kena faham, bila kita bercerita tentang dakwah Nabi ni, dia merupakan bicara tentang politik dan pentadbiran sebenarnya. Bukan semata-mata dakwah yang Nabi buat ibarat bahasa kita dakwah di hujung kampung, di sebuah taman, bukan. Dia dakwah yang bersifat ada hubung kait dengan politik dan kenegaraan, ya, dan pentadbiran. Musyrikin Mekah ni dia tengok macam ni, kalau para sahabat Muhammad ni pergi ke Habsyah dan dia dapat mengislamkan pemimpin di sana dan Habsyah bertukar menjadi sebuah wilayah Islam, orang Mekah tahu kekuatan militeri ataupun ketenteraan Habsyah, dan itu boleh mendatangkan gangguan kepada kestabilan politik dan kerajaan kabilah di Mekah. Sebab tu mereka cuba larang, mereka cuba nafikan, walaupun sebenarnya gagal. Hadirin sekalian, baik,
Saya tak pasti saya pernah cerita kepada tuan-tuan ataupun tidak, tetapi dalam 83 rombongan batch yang kedua ni adanya seorang lelaki bernama Ubaidillah bin Ubaidillah bin Jahsy. Lelaki ya. Ubaidillah bin Jahsy ni menantu kepada Abu Sufyan, suami kepada Ummu Habibah yang merupakan isteri Nabi. Ummu Habibah suami asal, kan Nabi kan tak ada kahwin anak dara melainkan Aisyah seorang, yang lain kesemuanya pernah bersuami. Salah seorangnya Ummu Habibah, suami asalnya adalah Ubaidillah bin Jahsy. Ummu Habibah binti Abi Sufyan, anak Abu Sufyan. Ubaidillah bin Jahsy menurut beberapa riwayat yang banyak, dia mati dalam keadaan murtad di Habsyah. Dia mati dalam keadaan mengikut agama Raja Najasyi, iaitu Nasrani. Sedangkan Raja Najasyi pada waktu wafatnya mati dalam agama Islam, terbalik. Okey. Dan inilah dikatakan satu-satunya sahabat yang murtad. Wallahu a'lam. Cuma berita tentang kemurtadan Ubaidillah bin Jahsy ini tidak datang dalam satu pun riwayat yang sahih. Ini saya bagi fakta. Riwayat-riwayat yang menceritakan tentang murtadnya Ubaidillah bin Jahsy tidak ada satu pun sahih. Tetapi ia datang dalam bentuk riwayat yang lemah, namun dia datang dalam jalan yang banyak. Ini dalam ilmu hadis lah, periwayatan kan. Semua jalur cerita dia lemah, dhaif, tapi dia banyak jalan. Dia mengakibatkan para ulama berbeza pandangan, nak tolak nak terima. Dia macam ni dah, cerita dhaif ni macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan ada seorang kawan yang tuan-tuan tak ada percaya sangat dia. Kan? Dia tak ada tuan-tuan percaya sangat dia ni. Tuan-tuan kata kalau sembang ni 20 sembang 10 boleh lah percaya macam tu. Bukanlah jenis 20 sembang 20 tak percaya, itu teruk sangat. Kan? 20 sembang 50% boleh percaya. Tuan-tuan dengar cerita daripada dia, ya tak ya lah. Okey, mungkin ya, mungkin tak. Tapi benda yang sama tuan-tuan dengar daripada orang lain juga. So tuan-tuan akan yakin berita dia. Macam itulah khabar mengenai kemurtadan Ubaidillah bin Jahsy. Allahu a'lam. Adil binti Allah sekalian. Cuma hakikatnya selepas kematian itu isterinya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Ummu Habibah itu. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, kita nak lanjutkan cerita berkenaan dengan hijrah ini. Okey. Apa orang Quraisy buat? Kan mereka nak pergi ya, kan? Ataupun nak biar je lah para sahabat ni duduk di sana. Tak, mereka tak akan biar. Mereka akan cuba sedaya upaya untuk convince Raja Najasyi supaya halau para sahabat ni, jangan beri perlindungan kepada mereka. Ya. Najasyi ni dalam kes hijrah ni dia terima Islam. Dia tak pernah declare keislaman dia kepada kerajaan dia. Menyebabkan walaupun dia seorang Muslim, dia wafat dan diuruskan mengikut urusan Ahlul Kitab Nasrani. Dia tak disolatkan. Maka sebab itulah satu-satu jenazah yang Nabi pernah solatkan secara ghaib adalah Raja Najasyi. Sebab tu kalau tuan-tuan pegang, tuan-tuan tanya kepada saya dalam masalah solat jenazah ghaib, saya berpegang hanya satu pandangan sahaja. Ia dilakukan ke atas jenazah yang tidak disolatkan oleh kaum muslimin. Itu pandangan saya. Okey? Kan kalau kita tengok solat jenazah ghaib ni, banyaklah orang kita buat, orang kita laksanakan atas sebab mereka tak dapat hadir ke kebumian. Mengikut kepada perbuatan Nabi buat solat jenazah ghaib ke atas Najasyi sebab tak ada orang solatkan dia. Dan ini boleh kita praktikkan kepada orang yang kita yakini kematiannya. Contoh macam meninggal kat mana? Meninggal ke Everest. Contoh, manjat gunung Everest, hilang 2 bulan, 3 bulan tak jumpa. Kita yakin wafat, meninggal.
boleh kita solatkan jenazah secara baik. Tapi untuk isteri dia, halal bernikah, dia kena tunggu 4 tahun. Itu hukum. 4 tahun, 4 bulan, 4 tahun, bukan 4 bulan, 4 tahun. Apa sandaran dia? Ha? Lama nunggu dah. Sebab dia tak tahu hidup mati. Suami dia pergi panjat Everest, hilang. Kan ada yang hilang kan? Okey juga dia tu kan. Tak jumpa sampai sekarang. Mana dia jumpa dah. Operasi SAR pun dihentikan. Kita tak tahu hidup ke mati. Begitu. MH370 hidup mati, tak ada siapa tahu. Tuan-tuan nak kata mati pun tuan-tuan tak ada maklumat. Tuan-tuan nak kata hidup pun tak ada maklumat. Ya. Baik. Jadi apa cerita dia? Tunggu 4 tahun lah. 4 tahun ni adalah perintah mahkamah, perintah hakim. Daripada mana datang sumber hukum 4 tahun ni? 4 tahun. Dia bukan lafaz ta'liq yang kita baca masa kita nikah tu. Itu lain. Itu kita wujud, kita hidup, tapi kita tidak menunaikan hak sebagai seorang suami. Itu lain. Mana isteri boleh tebus talak. Ini hilang, ghaib. Tak tahu apa sebab. Panjat gunung hilang, pergi laut hilang, macam-macam. Ini berlaku di zaman Umar Ibn Khattab, tuan-tuan. Berlaku di zaman Umar Ibn Khattab, seorang lelaki hilang 4 tahun lebih. Diculik di jin. Isteri dia mengadu kepada Umar. Masa tu Umar jadi khalifah. Suami aku hilang lah, kata. Ada riwayat kata, dia kata suami dia pergi ke sebuah peperangan tapi tak tahu berita apa jadi. Dia mengadu kepada Umar. Umar kata tunggu 4 tahun. Kalau tak balik maka halallah kamu untuk bernikah. Ini jadi sumber asal hukum ini. Suami dia balik tak? Balik. Tapi selepas 4 tahun. Umar tanya, apa jadi kepada kamu? Dia ceritalah apa yang berlaku. Dia culik di jin simpan dia, jin kafir. Lepas tu berlaku peperangan antara jin kafir dan jin muslim. Wallahu a'lam, tuan-tuan, tentang dulu zaman kerajaan Abbasiyah ada seorang pengembara yang dibukukan tentang pengembaraan dia. Pengembara ni adalah pengembara yang menemui runtuhan tembok Zulkarnain yang Allah cerita dalam Quran. Tembok tu dah runtuh dah, sebab tu tak ada siapa pun jumpa tembok tu sekarang. Ini cerita lain. Tapi pengembara tersebut yang bernama Ahmad Ibn Fadlan, beliau cross pergunungan Caucasus tu, tempat terbina. Hari ni kalau tuan-tuan Google Dariel Wall, dia akan keluar dekat result Google tu Gates of Alexander. Dariel Wall dah tak ada, dah runtuh. Dariel Wall ni daripada besi. Sifat dia macam apa ni yang Allah cerita dalam surah Kahfi itulah. Baik. Jadi Ahmad Ibn Fadlan, akibat daripada tembok tu tak ada pada waktu pengembaraan itu, jadi dia boleh cross Caucasus Mountain. Caucasus Mountain ni adalah jajaran banjaran gunung yang terletak antara Laut Hitam dengan Laut Caspian. So kalau dia ada satu laluan saja di tengah-tengah itu, hari ini bertepatan dengan sebuah negara bernama Georgia, dipanggil sebagai Dariel Pass. Kat situ terbina sebuah tembok. So tembok tu dah tak ada zaman Ahmad Ibn Fadlan, lebih kurang tahun 900 Masihi lebih. Dia pergi, dia cross, so dia dapat naik ke wilayah utara Eropah lah. Di sana dia bertemu dengan kaum yang disebut sebagai Saqalibah dalam bahasa Arab. Bahasa kita sebut kaum Viking, ataupun kita kata disebut juga dalam pengembaraan itu sebagai kaum Ya'juj, tuan-tuan. Ya'juj ni manusia. Janganlah dia pasal pelik-pelik lah, monster lah, gegasi lah, apa semua tak ada. Okey? Dia bangsa. Baik. Kaum Viking ni, tuan-tuan, tuan-tuan kenal Viking? Orang putih lah. Orang putih, tuan-tuan tengok orang putih sekarang, terutama di Eropah Barat, orang rambut perang, orang putih ni.
Itu Viking, termasuk Amerika dan apa semua tu. Itu semua adalah orang-orang Viking. Sebab Viking ni penjajah. Dia jajah negara-negara Eropah. Daripada negara Eropah yang dijajah tu, dia jajah pula negara-negara dunia. Dan tersebutlah Francis Light ke Stanford Raffles ke J.W. Bush ke James Brooke, itu semua orang Viking. Okey, yang berasimilasi dengan penduduk-penduduk Eropah asal. Kan? Macam kalau tuan tengok siapa contoh Raja England kan. Raja England tu pun sendiri bukan orang England, bukan orang British. Raja England tu, kalau tuan-tuan tengok King Charles tu anak kepada Philip dan Elizabeth kan. Philip tu asal mana? Siapa tahu? Philip tu asal kaum barbaric daripada suku Vandals. Pernah dengar Vandals? Vandalism. Daripada perkataan tu lah, bangsa itu. Vandals dari Philip tu dia datang daripada House of Oldenburg, Jerman. Bukan Edinburgh, itu Scotland. Oldenburg. House of Oldenburg ini diasaskan oleh Elimar I. Tak tahu siapa. Okay? Tapi dia adalah suku ataupun general perang kepada sebuah angkatan dari suku Vandals daripada kaum barbaric, barbar. Ayah dia, mak dia, Elizabeth, datang daripada jalur William I. Pernah dengar nama William I? Atau dipanggil sebagai William the Conqueror. The first Normandy, dia merupakan first England punya king yang datang daripada suku Normandy. Normandy ni daripada bangsa Normandy, Viking, bangsa Scandinavian apa semua tu lah kan. Dia ada sejarah yang panjang lah. Dia semua jadi raja ni semua perang tu kan. Dulu William the Conqueror, William I tu, sekarang William dah berapa dah kan. William I tu dulu dia adalah general perang saja. Dia berperang pun dengan bangsa dia sendiri. Kalau tuan-tuan baca pada 1066, William I dia bawa angkatan dia berperang dengan angkatan tentera Harold Godwinson. Cerita sejarah kan. Menang. Lepas menang tu dia jadi King England daripada yang pertama daripada suku Normandy. Jadi bangsa tu lah. Memang bangsa ni jahat tuan-tuan. Tak tahu lah kalau tuan-tuan kata orang putih ni baik kan. Dia dah buat negara, dia dah jajah negara Eropah, dia jadi penjajah pula, dia jajah negara orang lain. Macam itulah yang kita tengok sekarang kan. Jadinya, hadirin sekalian, kalau saya cerita kat mana tadi? Sampai cerita sini, saya pun lupa dah. Saya cerita apa tu kan? Saya tak boleh masuk cerita-cerita sejarah ni sebab memang minat saja kan. Lupa dah. Oh, tu cerita tu tadi. Okey. Cerita 4 tahun tadi kan. Jadi perjalanan Ahmad Ibn Fadlan bertemu dengan satu kaum Viking ni. Viking ni agama dia apa tak? No, asal bukan. Hatta sampai sekarang pun bukan dia Kristian sangat pun. Sebab tu Kristian yang ada di negara dia pun dia tukar kepada mazhab baru yang bernama Protestan. Protestan tu Kristian sangat dia tuan. Sebab tu saya pergi rumah kenalan ibu saudara saya lah di Portsmouth, UK ya. Ialah ikut agama Kristian Protestan lah. Tapi dia tampal kan pintu rumah dia tu, no salesman, no religious bodies. Dia samakan orang agama ni, tak kira datang daripada masjid ke daripada gereja ke, macam salesman je. Ya. Kalau tuan-tuan pergi ke church di Scotland, di Edinburgh apa semua tu, tuan-tuan tak akan jumpa orang yang betul-betul tua duduk dalam. Orang muda tu tak ada lah. Dia Protestan ni sebenarnya mengalihkan orang-orang barat daripada beragama dengan tetap atas nama Kristian. Tapi dia pun tak apa. Kalau di US lagi dahsyat, ada gereja Lucifer, Kristian tapi ada Lucifer kat dalam tu. T salib terbalik tu kan. Dipanggil evangelist macam Donald Trump apa semua tu lah. Dia elit golongan tu. Dia asal bukan Kristian pun. Dan sebenarnya dia tak Kristian pun. Dia hanya memerlukan agama itu untuk gerakan dia. Sebab tuan-tuan kena faham dulu, mereka nak tubuhkan The Crusaders. Ingat tak? Angkatan Perang Salib. Angkatan Perang Salib itu dia nak dapat sokongan rakyat Eropah. Dia kena berdiri atas paksi gereja Katolik. Kira bahasa moden ni tunggang agama lah, tunggang gereja. Nak buat satu angkatan untuk takluk Baitul
Maqdis. Sebab tu mereka jadi Kristian. Golongan Viking ni tuan-tuan, agama dia sebenarnya syirik, ahlu syirik, musyrikin. Sebab tu Allah sebut dalam Quran sampai surah cerita musyrikin ni. Agama mereka yang sebenar adalah penyembahan dewa. Dewa-dewa, ada beberapa jumlah dewa yang disembah itu. Saya pun tak ingatlah satu-satu nama. Salah satu dewa yang mereka sembah ni Thor. Udah tu cakap cerita filem pula. Tak, betul. Saya tak cerita ni kuliah subuh ni, bukan cerita suka-suka. Thor tu siapa dia? Kat bawah tukul. Thor. Zeus. Salah seekor lah. Seekor. Kan? Zeus kopi tu minum je lah. Dan dipanggil Zeus macam mana kan. Kalau tu nak kira Semiramis, Starbucks tu pun dewa juga sebenarnya. Okay. So Thor tu dewa. Itu diabadikan sebagai salah satu hari. Jadi Thursday itu asalnya hari Thor, dewa Thor. Itu agama orang-orang Viking. Okey. Dewa ni tuan-tuan, semasa Ahmad Ibn Fadlan bertemu dengan dewa, Ahmad Ibn Fadlan menceritakan bahawa macam mana mereka ni satu golongan yang aku tengok mereka buat benda pelik. Mereka suka panah ke langit. Masalah panah ke langit ni, Nabi ada sebut salah satu ciri kaum Ya'juj dan Ma'juj. Tuan-tuan, mereka panah ke langit, Allah kembalikan panah mereka dalam keadaan berdarah. Benda yang sama dilihat oleh Ahmad Ibn Fadlan. Mereka ada satu PL pergi panah ke langit. Apa hal panah ke langit? Tapi langit tu sebenarnya mereka panah awan. Awan ni datang dalam keadaan kemerahan. Ahmad Ibn Fadlan melihat dua kelompok awan kemerahan datang dan bertembung. Lalu terdengarlah suara hiruk pikuk seperti orang sedang bertempur. So Ahmad Ibn Fadlan ketakutan melihat situasi itu, dan orang-orang Viking ketawa melihat dia takut sebab dia orang dah biasa tengok. Dan mereka menyatakan itu adalah pertempuran dua kelompok jin di langit, dia kata. Dan kami perangi penduduk langit. Dia orang buat tu sebab dia orang nak bagi penduduk bumi pun dia orang jajah. Sekarang ni penduduk langit pun dia orang boleh perangi. Itulah bangsa tu. Sebab tu tuan-tuan tengok 22 buah negara Arab hancur lebur, dihancurkan oleh bangsa apa? Semua bangsa tu. Walaupun datang daripada pelbagai negara yang berbeza, hakikatnya mereka adalah kaum yang sama dulu. Mereka jajah, mereka pecahkan kepada nation state. Itu cerita dia. Baik. Cerita hak hilang tadi tu 4 tahun tu, dia cerita kepada Umar, sahabat ni. Dia kata dia diculik oleh jin yang kafir, lalu berlaku peperangan antara jin kafir dan jin muslim. Peperangan dimenangi oleh jin muslim, dan jin muslim itu melihat aku bukan daripada kalangan mereka, dan mereka telah menghantarku pulang. Umar tak nafikan cerita ni. Umar tak kata engkau ni kuat tengok filem. Tak ada. Cuma Umar kata aku telah menetapkan hukum kerana engkau tidak pulang lebih daripada 4 tahun dan isterimu halal bernikah. Dia terima lah, dia redha. Dia pun tak sangka yang dia dah hilang 4 tahun, tuan-tuan. Tapi biasa tuan-tuan, orang masuk alam lain ni, dia memang macam tu. Kan? Tanya orang hilang di Bukit Berongga, dah hilang seminggu, dia kata baru setengah hari, dia kata. Macam tu. Memang dimensi masa ni tidak sama. Tuan-tuan. Okey? Jadi itulah asal kepada hukum 4 tahun hilang maka halal seorang isteri bernikah. Itu ketetapan yang dikeluarkan oleh hakim dalam sesebuah pemerintahan wilayah umat Islam. Perempuan lah. Laki tak payah tunggu bini hilang 4 tahun. Bini tak hilang boleh kahwin. Itu beza dia. Tak payah tunggu hilang. Baik. Tuan-tuan je tak berani, termasuk saya. Sama lah. Okey, tuan-tuan. Kita sambung balik cerita kita sikit lagi, insyaAllah. Okey. So tuan-tuan, bila Quraisy ni tahu pula yang okey, sekarang ni Raja Najasyi sambut para sahabat ni dengan begitu baik. So mereka tak diam. Mereka telah mengutuskan 2 orang musyrikin yang dianggap paling cerdik dalam urusan diplomatik.
Pertamanya adalah Amr bin Al-As. Ini akhirnya kan jadi sahabat ya, Amr bin Al-As. Dan yang keduanya adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Okey. Dua-dua ni akhirnya masuk Islam. Tapi dua-dua ni zaman tu dihantar oleh musyrikin untuk bertemu dengan Raja Najasyi. So mereka datang bawa macam-macam, bawa hadiah dan sebagainya apa semua untuk bertemu dengan penasihat Raja Najasyi, dan mereka terangkan apa tujuan mereka datang. Penasihat pun ambil maklumat butiran daripada mereka. Penasihat kata, okey, mengikut proposal mereka datang ni, layaklah mereka untuk bertemu dengan Raja Najasyi. Maka dipertemukan mereka berdua dengan Raja Najasyi. Mereka memanggil Raja Najasyi sebagai tuan lah, ya. Dia kata, sesungguhnya ada orang-orang bodoh yang telah berlindung di negeri tuanku. Mereka ni telah meninggalkan agama kaum mereka, tetapi mereka berlindung di negeri tuanku dalam keadaan mereka bukan memeluk agama tuanku pun. Nampak? Dia main macam tu, sentimen itu. Okey? Baik. Mereka hanya menganut agama yang mereka cipta sendiri. Kami pun tidak mengenali agama itu, ya. Sedangkan kami ini pun berasal daripada tempat mereka, kata dua orang delegasi ini, ya. Para pembesar kaum yang terdiri daripada ayah, bapa, saudara dan keluarga mereka sebenarnya yang mengutuskan kami berdua untuk bertemu dengan tuanku, ya, agar tuanku sudi untuk mengembalikan semula mereka ke negeri kami, Mekah. Tengok mereka main macam mana sentimen. Yang hantar kami ni semua ahli keluarga mereka juga, ya. Macam tu. Suruh kami beritahu kepada tuanku agar tuanku lepaskan mereka balik. Baik. Mereka itu lebih berhak, keluarga mereka itu lebih berhak ke atas mereka, wahai tuanku. Kaum mereka juga lebih tahu alasan yang mendorong mereka untuk mengkritik dan mencela kaum tersebut. Para penasihat Najasyi menambah. Penasihat dia, dia kata, benar, dia kata, apa yang dikatakan oleh dua orang ini, wahai tuanku. Dia kata, sebaiknya tuanku menyerahkan mereka semua kepada dua orang ini agar mereka semua dapat dikembalikan kepada kaum mereka. Najasyi ni tuan-tuan cerdik, ya. Najasyi ni dia tak terima. Sebab kalau kita tengok filem-filem Melayu lama, kan, sultan ni dia ikut apa bendahara dia sebut kat sebelah. Apa pandangan tuan bendahara? Pandangan patih tuanku, mereka harus dihukum mati. Baik tu, jatuhkan hukuman mati. Oh, macam tu kan. Kan? Cerita Nujum 4 Belalang. Lagi sedap. Apa pandangan tu? Kita lawan tuanku. Kita lawan. Sedap lawan. Ya, baik. Dan Najasyi ni bijak. Ya, Najasyi ni berasa perkara ni perlu disiasat, dan tak adil kalau dia mendengar telahan daripada dua orang utusan ini tanpa mendengar sendiri daripada delegasi yang datang berlindung, berhijrah di tempat mereka itu. Maka hadirin mati Allah sekalian, Najasyi pun panggil. Tak pernah dia panggil. Ini kali pertama dia panggil kaum muslimin yang berhijrah, yang pada masa itu diwakilkan kepada Ja'far bin Abi Talib untuk bertemu Najasyi. Najasyi bertanya, agama apa yang telah menyebabkan kamu memisahkan diri kamu daripada kaum kamu sendiri? Sementara kamu datang ke negeri aku, bukan kamu masuk agama aku. Ulama khilaf, Najasyi dia Nasrani, dia Ahlul Kitab ke Nasrani, dia ada beza. Kalau Nasrani, dia pegang Injil tapi dia anggap Isa anak Tuhan. Kalau Ahlul Kitab, dia pegang Injil tapi dia tak anggap Isa anak Tuhan. Itu beza. Zaman tu memang ada dua type. Zaman sekarang tak ada lah. Zaman sekarang ni baik Ortodoks, baik Katolik, baik Protestan, semua sama je, tak ada beza pun. Vladimir Putin tu, Rusia ataupun walaupun Ortodoks, kan dia punya biara gereja dia kan semua lain. Bishop dia bukan macam Benedict. Sekarang Benedict apa, Francis apa ke nama dia kan. Benedict tu Katolik. Malaysia ni Katolik. Okey, so kalau Eropah Timur agama dia Ortodoks. Dia beza, memang beza. Dia tak kawan pun, tak geng. Okey. Lain. Tapi mereka sama-sama anggap Isa sebagai anak Tuhan. Christmas dia beza. Christmas Katolik 25 Disember, Christmas Ortodoks 7 Januari biasanya. Okey. Baik.
So Ja'far bin Abi Talib menyatakan bahawa, dia kata, tuanku, kami dahulu kaum jahiliah, kami makan bangkai-bangkai, ini maksudnya kami makan sembelihan yang tak disebut nama Allah, ya. Kami menyembah berhala, macam-macam kami buat. Kami melakukan kekejian, penipuan dalam perniagaan, putus hubungan tali persaudaraan. Orang-orang kuat antara kami kelazimannya akan menindas orang yang lemah. Pelbagai sikap jahiliah yang berlaku Ja'far sebut, ya, kepada Raja Najasyi. Baik. Kemudian hadirin mati Allah sekalian, ya, Najasyi menceritakan setelah kedatangan Rasulullah apa yang Rasulullah bawa. Perkara yang sangat kontra, ya. Rasulullah melarang perbuatan zina yang sekaligus menjaga kemuliaan nasab kami, ya. Rasulullah melarang kami daripada menganiaya anak-anak yatim dengan memanipulasi harta mereka dan sebagainya disebut. Kemudian Ja'far menyebutkan beberapa hal lain yang diperintahkan oleh Islam. Ja'far meneruskan, kami membenarkannya, yakni Muhammad Rasulullah, kami mengimaninya serta kami mengikut langkah-langkahnya dalam mengamalkan agama ini. Kemudian kami menyembah hanya Allah yang satu, kami tidak mempersekutukannya dengan apa pun. Kami mengharamkan apa yang Allah haramkan, kami halalkan apa yang Ia halalkan. Kami dimusuhi dengan sebab ini, kami dimusuhi oleh kaum kami sendiri. Mereka menyeksa kami, melempar kami dengan berbagai fitnah, dengan maksud agar kami kembali menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Ya, baik hadirin mati Allah sekalian. Disebabkan itulah, kata Ja'far, kami memilih untuk menuju dan berlindung di negeri tuanku. Kami memilih tuanku dan bukan yang lain kerana kami gembira dengan sikap tuanku terhadap orang yang datang berlindung di negeri tuanku. Kami juga sangat berharap supaya kami tidak sama sekali dizalimi. Raja Najasyi tanya, Najasyi ni gelaran, nama dia Asam, tak silap saya. Okey. Dia bertanya kepada Ja'far, adakah kamu membawa sesuatu yang dia dakwahkan daripada Allah? Ja'far menjawab, ya. Maka Najasyi berkata, jika begitu tolong bacakan apa yang kamu bawa. Teks lah, teks agama. Ja'far pun membaca beberapa potongan ayat Al-Quran daripada surah Maryam. Ja'far pun bijak, tuan-tuan. Nak kena bijak, kalau hantar kita tak jadi. Kan? Hantar Ja'far tahu nak baca surah apa. Dia baca surah Maryam. Maryam dengan Najasyi sangat sinonim, tuan-tuan. Baik. Kan Najasyi ni Kristian. Ada kata dia Kristian, ada kata dia ahli kitab lah. Tapi dia Injil lah. Dia adalah ketua pemerintah wilayah Central Africa yang waktu itu berada di bawah kolonial Empire Rom Timur yang berpusat di Istanbul. Okey, baik. Bila hadirin sekalian, ya, Najasyi mendengar surah Maryam, ya, Najasyi menangis seketika hingga janggutnya basah. Para pengawal kerajaan yang hadir juga turut menangis hingga kitab-kitab yang mereka bawa basah setelah mendengar bacaan Al-Quran oleh Ja'far. Kemudian Najasyi berkata di hadapan semua, sesungguhnya ia sama dengan apa yang dahulu dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, kata Najasyi, dan berasal daripada sumber yang sama. Baik, silalah kamu berdua pergi daripada sini. Arahan Najasyi kepada dua delegasi Quraisy tadi, kamu berdua pergi. Dia kata, wallahi aku tidak akan menyerahkan mereka semua kepada kamu. Aku akan beri perlindungan sebanyak mungkin kepada mereka. Itu keputusan Raja Najasyi apabila dia mendengar cerita tentang keluarga Isa alaihi salam daripada surah Maryam. Daripada ayat ini, tuan-tuan, cerita ni menunjukkan Najasyi mengiktiraf Isa seorang utusan Allah, bukannya Tuhan seperti yang disangka. Tetapi Najasyi ini hidup setelah kerasulan Nabi, dan tentang kerasulan Nabi itu telah sampai ke telinga beliau, dibawa oleh kumpulan sahabat. Maka kalaupun beliau tidak menganggap Isa itu anak Tuhan, suci lah, maksudnya Injil yang suci, beliau wajib untuk beriman dengan Rasulullah dan Al-Quran. Sebab
maklumat wahyu itu telah sampai kepada beliau. Beliau kena meninggalkan Injil dan menerima Al-Quran serta Rasulullah. Itu hukum dia, tuan-tuan. Dan ternyata akhirnya sememangnya Najasyi menerima Rasulullah, walaupun dalam keadaan beliau tidak declare atau isytihar keislamannya kepada para rakyat yang di negeri Habsyah itu. Jadi hadirin mati Allah sekalian, insya-Allah kuliah akan datang kita akan sambung Amr ibn al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini, dua delegasi Quraisy tak putus asa. Mereka cuba untuk kali yang kedua, ya, untuk meyakinkan Najasyi supaya Najasyi memulangkan kembali kelompok para sahabat ini. Jadi insya-Allah tentang berita ini, ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah semoga Allah memberkati usaha kita semua. Allah alam. Baik, ada soalan? Sekarang ni kalau pagi-pagi yang tarhim tak ada masalah, boleh. Tarhim baca nuar, dia bergantung pada, dia daripada segi syariat tu tak ada isu tarhim ni, tapi dia bergantung kepada masyarakat. Ada yang selesa, ada yang tidak. Jabatan Agama Negeri pun beza-beza. Kalau ikut Selangor ni, dia punya undang-undang peraturan dia, perkeliling yang dia keluarkan, speaker luar ni untuk solat dengan azan saja. Kan? Allahu'alam, tapi dia bukanlah perkara yang ada isu besar dalam syarak lah. Maksud kalau pasang tarhim ni haram ke tak ada, kan? Cuma dia tu adat. Bila dia bermula tu Allahu'alam, saya pun tak pasti juga, kan? Dia perkataan tarhim ni sebab dia punya bacaan itu irhamna apa semua berkaitan dengan rahmat lah, rahimah lah. Di sebahagian masjid dia buat. Dulu saya duduk di Bandar Seri Putra dulu, masjid tu pasang lebih kurang 10 minit ke 15 minit sebelum azan subuh. Dia dipasang pada Johor, yes, Johor antara negeri yang saya tengok tarhim ni biasalah. Gitu. Tapi tarhim ni dia tak ada dalam syarak asal syariat, dia adat. Gitu. Terpulang kalau Jabatan Agama okey, rakyat penduduk selesa gitu. Tapi syiar yang kita tidak akan ada kompromi adalah azan. Azan ni dia memang tak ada kompromi dalam sebuah wilayah kaum muslimin. Sebenarnya azan ni dia kena zahir. Lepas tu dia kena, suara tu dia kena keluar. Kan? Tetapi kalau kita tinggal dalam wilayah yang bukan Islam, ya, itu tak dinafikan. Macam Singapura nak macam mana? Singapura ni larangan suara keluar ni bukan masjid saja, semua rumah ibadah kena peraturan yang sama. Kalau macam di UK, contoh di UK, dia tak ada azan kat luar. Azan dia semua kat dalam. Dan kita pun nak tahu masjid tu pun kena tengok signboard. Sebab dia, tuan-tuan yang pernah sampai sana tu tahu kan, dan duduk sana, masjid-masjid dia bukan ada building sendiri besar. Itu ada lah tapi tak banyak lah, tuan-tuan. Kan? Tapi kebanyakan masjid-masjid dia semua dia shop lot dan sebagainya. Kita pun kena tengok baca signboard Islamic Center, kan? Begitu-begitu orang kita tahu masjid gitu. Azan ada tapi kat dalam. Tak apalah sebab dia berada dalam wilayah bukan Islam. Tapi dalam sebuah wilayah Islam, azan dia syiar. Sebab itu hadirin sekalian, nak cerita zaman Nabi dulu, sementara menunggu Nabi sementara menunggu Bilal bin Rabah turun daripada iqamah nak masuk ke saf tu, kan, kalau nak buat satu rakaat ringkas pun masih sempat. Maksudnya apa? Panjang tu, nak kena panjang menara tu, sebab iqamah pun pada waktu tu kat luar. Nak bagi tahu orang yang belum sampai supaya bersegera kerana iqamah sudah dilaungkan. Macam itulah. Okey. Di dalam wilayah kita ni, wilayah umat Islam ni tak ada isu lah, dan sepatutnya tidak akan menjadi isu. Dan kalau ada isu pun tak payah layan. Kita tetap azan seperti biasa. Cuma kalau tarhim, sebab dia bukan syariat. Kalau itu okey, kalau tak terpulang. Allahu'alam. Tapi yang ada sunnah dia, azan 2 kali subuh itu sunnah. Salah 1 jam ke setengah jam sebelum. Kita kat Malaysia ni kita praktik dalam bulan Ramadan mungkin. Tapi kalau tuan-tuan pergi haji umrah kan, tuan-tuan perasan praktik 2 kali azan sebelum subuh ni memang common. Saya pun berapa kali terkena kan. Antara satu dengan satu Sejam. Kalau Mekah sejam, 1 jam.
Kalau masuk waktu dia pukul 5.10, dia azan 4.10. Kalau tuan-tuan duduk di building clock tower tu, ikutlah clock tower ke Sarah Tower, Hajar Tower, kiri kanan yang ada 5 building tu kan. Dia azan dia masuk dalam bilik. Dalam setiap bilik ada speaker. Saya pergi tu berapa kali terkena agak tu azan. Oh Allah mak dah azan. Bukan bangun mandi siap-siap pergi masjid tak ada orang. Lapang kan. Oh, ramai dah balik kot. Buat telahan sendiri kan. Duduk solat sunat tu qabliyah subuh. Lama nunggu. Tak sembahyang. Duk tengok balik. Allahu Akbar. Kan, baru pukul 4.45 rupanya tadi tu azan sejam sebelum subuh. Dia praktik dua tempat, subuh dan Jumaat. Jumaat azan pertama dia sebelum masuk waktu kan. Dia terbalik dengan kita. Kalau di Mekah ni maknanya Madinah ni azan pertama dia sejam sebelum masuk waktu zuhur sudah azan. Nak beritahu supaya orang semua get ready. Get ready, semua siap-siap, apa semua nak selesai bisnes, apa semua berniaga. Azan kedua imam dah ada atas mimbar. Azan kedua azan ketika masuknya waktu zuhur. Itu sunnah daripada zaman Uthman bin Affan. Zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi Jumaat azan sekali je. Zaman tu orang tak lalai, orang tak lapor. Sebelum Jumaat sahabat dah penuh. Zaman Uthman dah berbeza. Ada yang sini azan masuk zuhur tu zaman Uthman bukan zaman kita. Zaman Uthman orang baru nak menutup kedai waktu itu. Zaman kita tak tutup terus. Kan? Tapi kalau tuan-tuan tengok Mekah, Madinah, dia memang arahan majlis perbandaran dia tak boleh. Setiap maknanya kalau azan saja dilaungkan, tak ada perniagaan yang boleh dijalankan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekali itu dulu. Mudah-mudahan Allah merahmati usaha kita. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.